عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. Alhamdulillah, syukrun lillah. Pagi ini kita dapat bersama-sama bagi meneruskan kuliah tadabbur surah Al-Fatihah. InsyaAllah kuliah kita ini akan didasarkan kepada buku 7 ayat yang diulang-ulang. Tuan-tuan yang memiliki buku bolehlah buka di halaman 189 atau 199 bagi buku baru. Tuan-tuan yang tak memiliki kitab bolehlah merujuk kepada terjemahan Al-Quran ataupun aplikasi Al-Quran di dalam telefon pintar. Kita masih lagi mentadabbur ayat 6 dari surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Tuan-tuan puan-puan, kita telah pun membincang beberapa hari yang lalu berkaitan dengan petunjuk. Karena isu petunjuk ni isu besar tuan-tuan puan-puan dalam hidup kita. Hidup kita ni kalau tak ada petunjuk Allah, sesatlah kita. Ibarat kita berjalan hari ini tanpa GPS. Tanpa Waze, kita akan sesat. Kerana jalan hari ini banyak berselerak sana berselerak sini. Tanpa ada panduan kita akan sesat. Demikianlah petunjuk Allah itu. Hari ini insyaAllah mari kita mula kuliah kita dengan membaca surah Ali Imran ayat 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون. Bagaimana kamu boleh menjadi kafir padahal kamu dibacakan ayat-ayat Allah, Al-Quran itu. Dan di kalangan kamu ada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesiapa yang berpegang teguh kepada cara hidup Allah, maka sesungguhnya ia telah beroleh petunjuk hidayah ke jalan yang lurus. Tuan-tuan dan puan, ayat ini mencabar orang-orang yang kafir. Bagaimana Allah kata kamu boleh kafir, kamu boleh kufur, kamu boleh ingkar kepada Allah. Sedangkan kamu telah diturunkan ayat-ayat Allah. Sudah dibacakan pun ayat-ayat itu oleh Rasulullah SAW kepada kamu. Bagaimana kamu boleh kafir lagi? Maknanya satu cabaran kepada orang-orang yang tidak beriman. Nabi datang membawa ayat-ayat Allah. Nabi bacakan ayat-ayat itu. Nabi jelaskan makna dan maksudnya ayat-ayat tadi. Tetapi orang-orang yang hati mereka tertutup, mereka tetap tidak beriman. Inilah yang terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal baginda berdakwah. Bapa saudara dia sendiri menentang dia.
bukan saja tidak menerima tetapi menentang Nabi SAW. Begitulah sikap orang-orang kafir. Apatah lagi di zaman itu Nabi dan para pengikutnya masih lemah. Dalam keadaan itulah mereka ini dihina, diancam oleh golongan musyrik Quraisy. Kita lihat bagaimana beberapa orang pengikut Nabi SAW diseksa. Termasuklah Bilal bin Rabah, Sumayyah. Jadi mereka ini diseksa oleh orang-orang yang tak dapat menerima Islam. Jadi itulah Allah kata, bagaimana kamu boleh kufur lagi? Apa alasan lagi kamu nak kufur? Nabi dah datang. Dan Nabi, Allah sebut dalam ayat ni, dan Rasulullah tu ada bersama kamu. Sepatutnya, tak patut kamu ni kufur lagi. Dan Allah akhiri ayat tu dengan mengatakan, وَمَا يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ, sesiapa yang berpegang teguh kepada Allah, kepada agama Allah, faqad hudiya ila siratim mustaqim, maka sesungguhnya Allah kata dia ditunjukkan ke jalan yang lurus. Ingat tuan-tuan dan puan, kita mohon kepada Allah siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Dalam ayat ini Allah dah menjelaskan jalan lurus itu ialah apa? Berpegang teguh kepada agama itu, iaitu Islam itu. Pegang teguh kepada Islam itu, dinullah, satu-satunya agama Allah ini, maka kamu akan ditunjuk ke jalan yang lurus. Maknanya jalan lurus itu, itulah Islam. Jadi ingat tuan-tuan dan puan, orang-orang kafir itu nanti di hadapan Allah tidak ada alasan, tidak ada hujah lagi. Nak berhujah dengan Allah tak ada lagi. Sebab apa? Tak ada alasan lagi. Sebab mereka dah didatangi oleh Rasul, dibawakan ayat-ayat Allah, dibacakan, dijelaskan. Seperti kita hari ini, walaupun kita dah jauh dari zaman Nabi SAW, 1441 tahun dah kita ditinggalkan oleh Rasulullah. Rasulullah meninggal tetapi kita masih terus mendapat petunjuk Allah yang disampaikan hinggalah kepada kita hari ini. Ya. Maknanya syukur kerana kita terus diberi petunjuk. Kenapa? Dari mana kita dapat petunjuk itu? Itulah daripada Al-Quran. Dan daripada ilmu yang diwariskan dari zaman Rasulullah SAW sehinggalah sampai kepada kita hari ini. Kita belajar daripada ulama, ya, kita belajar daripada guru-guru kita, yang guru-guru kita belajar lagi di atas sampailah ke Rasulullah SAW. Jadi Allah menjaga agama dia dengan mengekalkan Al-Quran. Lihat tuan-tuan dan puan, bagaimana cara Allah menjaga agama ini kekal sehingga dapat pada hari ini. Kita lihat pada Al-Quran. Kita dapat Al-Quran yang masih asli, yang masih murni. Sebagaimana Quran yang datang pada zaman Nabi, itulah Quran yang ada pada kita hari ini. Tidak diubah sedikit pun. Kerana apa? Kerana adanya jaminan Allah, bahawa Allah akan menjaga Al-Quran ini. Sebagaimana disebut di dalam surah 15. Ya, surah 15, surah Al-Hijj, ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nazzalnahu dzikra wa inna lahu lahafizun. Jadi dalam surah Hijr ayat 9, ingatnya Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan akan Al-Quran. Al-Quran dalam ayat ini disebut Az-Zikr. Az-Zikr itu makna Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya, lahu, baginya makna Al-Quran itu, lahafizun. Benar-benar kami menjaganya. Itu jaminan Allah. Maka dapatlah kita Al-Quran hari ini dalam keadaan Quran yang masih kekal murni.
Itulah petunjuk untuk kita, tuan-tuan perempuan. Di samping itu, kita ada lagi banyak hadis-hadis Nabi, sunnah Nabi yang menjadi sumber kedua kepada kita. Sebab itu, kita masih terjamin kita berada di dalam agama yang Allah redha, Islam itu, dan kita dijamin bahawa kita masih ditunjuki ke jalan yang lurus. Itulah maknanya yang Allah sebut tadi dalam ayat sebelumnya. Allah kata, faqad hudiya ila siratim mustaqim. Maka sesungguhnya kamu akan ditunjuk ke jalan yang lurus. Jadi ingat baik-baik tuan-tuan perempuan, ketika kita berdoa mohon kepada Allah, tunjuki kami jalan yang lurus, petunjuk jalan lurus itu, ya. Kita mohon tu petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jadi petunjuk itu ada di dalam Al-Quran. Sebab itulah tuan-tuan perempuan, saya mengingatkan bahawa pentingnya Al-Quran di situ. Maknanya selama kita sedar, selama kita faham bahawa Islam itu ada di dalam Al-Quran, ada di dalam sunnah Rasul, maka berpegang kepada keduanya menjadikan kita ini terus mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan, saya mengulang balik kerana mengingatkan ini, mengulang-ulang ini menambahkan ingatan kita. Sebelumnya saya telah menyebut kaedah yang Allah ajar kita berdoa, setelah berdoa berikhtiar, berusaha. Maka doa kita, ya Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Dalam waktu yang sama kita berusaha untuk mendapatkan petunjuk tadi dengan terus bertilawah, bertadabur Al-Quran. Maka di situlah kita diberi petunjuk oleh Allah, petunjuk Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, mari kita melihat pula tajuk kecil kita pagi ini, iaitu siapa yang mendapat petunjuk. Kita kena lihat pula nanti setelah kita mengenal siapa golongan yang mendapat petunjuk tadi, akhirnya kita barulah kita dapat semak diri kita, muhasabah diri kita. Apakah aku ini termasuk dalam golongan yang mendapat petunjuk Allah? Ingat ya, untuk mendapat petunjuk sudah tentulah kalau kita melihat kepada ayat, kembali semula kepada ayat 2 dari surah 2. Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kita balik kepada ayat tu, kita tahu siapa orang yang mendapat petunjuk. Dah dijelaskan pun di dalam ayat tadi bahawa orang yang mendapat petunjuk itu ialah orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang bertakwa itu siapa? Tentulah orang-orang yang beriman. Ingat baik-baik. Jadi secara umumnya yang dapat petunjuk tadi orang-orang yang beriman. Diperincikan oleh ayat 3, ayat 4 surah Baqarah. Orang yang beriman itu siapa? Mereka beriman kepada yang gaib. Mereka mendirikan salat. Mereka berinfak. Mereka beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dan akhirnya mereka yakin sungguh kepada hari akhirat. Itulah kelompok golongan orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Jadi kita semak di situ. Sekarang tuan-tuan, mari kita membaca surah Ali Imran, surah Baqarah, surah 2, ayat 213. Kita pergi kepada ayat 142 dulu. Surah yang sama, surah Baqarah 142. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Orang-orang bodoh yang kurang akal pertimbangannya akan berkata, apa sebabnya yang menjadikan orang-orang Islam berpaling dari kiblat yang mereka menghadapnya selama ini? Katakanlah, wahai Muhammad, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Maka ke pihak mana saja kita diarahkan Allah menghadapnya, wajiblah kita mematuhinya. Allah yang memberikan petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Tuan-tuan dan puan, ayat ini diturunkan berkaitan dengan peristiwa beralihnya arah kiblat. Ingat tuan-tuan dan puan, beralihnya arah kiblat ketika Nabi SAW di Madinah. Jadi peristiwa itu adalah satu peristiwa besar. Kerana apa? Kiblat adalah tempat tumpuan, tempat kita menghadap di dalam salat sebagainya. Jadi sebelumnya kiblat umat Islam adalah Baitul Maqdis. Ketika turun perintah supaya menghadap kiblat ke arah Baitullah di Makkah, maka adalah kelompok orang-orang yang tidak berpuas hati, terutama orang golongan Yahudi, mempersoalkan kenapa kita beralih kiblat. Inilah ayat ini turunkan menjelaskan bahawa isu kiblat ini bukan isu pilihan kita, tetapi ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang pernah mengerjakan haji dan umrah, jadi ketika di Madinah kita akan ziarah satu masjid namanya Masjid Qiblatain. Makna masjid dua kiblat. Masjid itu adalah tempat bersejarah di mana terjadinya perubahan kiblat. Jadi arahnya kalau kita salat sekarang di Masjid Qiblatain ini, arah kiblat yang asal adalah di belakang kita. Mana begitu. Jadi kita menghadap kiblat sekarang ke arah Masjidil Haram, kiblat sebelumnya ialah membelakangnya. Arah belakang itu. Jadi itulah tanda-tanda syiar yang masih ada tentang peristiwa peralihan kiblat bagi orang-orang Islam tadi. Jadi siapa yang berkesempatan ziarah ke Madinah, mereka biasanya akan dibawa berziarah ke Masjid Qiblataini. Nama pun Masjid Dua Kiblat. Jadi disitulah kita bagusnya ketika kita berziarah itu dapat menyaksikan dengan mata kita, ainul yaqin. Melihat, yakin sungguh-sungguh kerana kita melihat dia. Itulah hikmahnya. Jadi disitulah terjadi peristiwa itu. Dan yang penting di akhir ayat ini, Allah nak ceritakan yang menjadi dalil kepada perbincangan kita pagi ini, siapa golongan yang mendapat petunjuk. Allah sebut sini, yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah itu akan menunjukkan sesiapa yang dia kehendaki. Dan ingat tuan-tuan dan puan, kita kena faham elok-elok. Maknanya bukanlah ketentuan kita ni Allah berkehendak atas kehendak Allah. Tetapi ingat, kerana Allah tu maha tahu siapa yang sebenarnya Allah bagi kepada orang yang dia pun berkehendak kepada petunjuk. Maka Allah bagilah petunjuk kepada dia. Itu maksud dia kena faham elok-elok. Sebab apa? Allah bagi itu secara umum Allah dah bagi. Bila Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab-kitab. Mana Allah nak bagi petunjuk pada semua manusia. Sebab tu Al-Quran tu di dalam surah Baqarah ayat 185 disebut hudan linnas. Quran itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia. Maknanya bukan saja kepada kita orang yang beriman. Cuma isunya dibagi pada seluruh manusia, sebagai manusia tak mau terima. Itulah dalam ayat ni kena faham. Man yasha' ni dalam bentuk Allah akan bagi pada siapa yang dia pun berkehendak kepada petunjuk tu. Maka itulah kehendak Allah. Allah bagilah petunjuk kepada mereka ini. Faham baik-baik tuan-tuan dan puan ya. Kerana Allah bagi keadilan Allah tu, Allah bagi semua orang. Sebab tu disebut
dalam ayat yang kita baca tadi, bahawa Quran itu petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda, ayat 185 Baqarah. Ingat baik-baik. Bahawa di situ jelas membuktikan petunjuk Quran untuk semua manusia. Dan kita yang ada hari ini pun kena berdakwah sampaikan kepada orang lain. Tanggungjawab kita supaya orang tahu. Jadi itulah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa yang berkehendak kepada petunjuk tadi? Sudah tentulah kalau kita baca ayat-ayat yang sebelumnya tadi. Ayat 2 dari surah 2. Bahawa yang dapat petunjuk ialah orang yang beriman. Orang itulah yang berkehendak kepada petunjuk. Ingat dalam zaman kita ni, alhamdulillah, Allah pilih kita menjadi orang-orang yang berkehendak kepada petunjuk. Bukti dia apa, tuan-tuan? Itulah hari-hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. 17 kali minimal satu hari kita lafaz. Kita mohon kepada Allah, tunjukilah kami ya Allah jalan lurus, tunjukilah kami ya Allah jalan lurus. Ulang berterusan sehingga akhir hayat kita. Masya Allah, tak pernah berhenti tuan-tuan puan-puan. Sebab apa? Mana boleh kita berhenti salat? Tak berhenti salat, mana selama itulah kita mengungkapkan doa ini. Mohon petunjuk kepada Allah. Itulah bukti bahawa kita ni orang-orang yang benar-benar berkehendak kepada petunjuk tadi. Maka Allah bagilah petunjuk. Mari kita baca ayat berikutnya. Surah yang sama. Ayat 213. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء ila siratim mustaqim. Pada mulanya manusia itu ialah umat yang satu. Menurut agama Allah yang satu, tetapi setelah mereka berselisihan, maka Allah mengutuskan nabi-nabi sebagai pemberi khabar gembira kepada orang-orang yang beriman dengan balasan jannah dan pemberi amaran kepada orang-orang yang ingkar dengan balasan azab neraka. Dan Allah menurunkan bersama nabi-nabi itu kitab-kitab suci yang mengandungi keterangan-keterangan yang benar untuk menjalankan hukum di antara manusia mengenai apa yang mereka perselisihkan, dan sebenarnya tidak ada yang melakukan perselisihan melainkan orang-orang yang telah diberi kepada mereka kitab-kitab suci itu, yaitu sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata. Mereka berselisih semata-mata kerana hasad dengki sesama sendiri. Maka Allah memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman ke arah kebenaran yang diperselisihkan oleh mereka dengan izinnya. Dan Allah sentiasa memberi petunjuk hidayahnya kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Itu ayat ni panjang sikit tuan-tuan perempuan. Tetapi Allah nak menceritakan kepada kita hakikatnya bahawa kita ni satu umat. Maka sebab itulah Allah menurunkan satu saja ad-din, cara hidup atau kita sebut agama itu satu saja yang datang dari Allah. Itulah yang Allah sebut di dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satu agama yang Allah terima, yang Allah pilih untuk kita ialah Islam. Faham baik-baik tuan-tuan, puan-puan. Saya selalu nak mengulangkan ini supaya kita memahami konsep global.
agama itu, Islam itu apa sebenarnya. Satu saja Allah kata. Yang itulah yang Allah turunkan sejak dari Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma kita kena faham begini. Apa yang ada pada kita ini syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentulah ada perbezaan dari segi pelaksanaan syariat dia. Tetapi prinsip dasarnya satu, sama. Iaitu Islam itu apa? Kena faham? Islam itu sifat asasnya ialah taat, tunduk patuh, taat, menyerah diri kepada Allah. Itu makna Islam. Dan dengan itu mereka menjadi selamat, sejahtera. Itu makna Islam juga. Jadi prinsip itu prinsip dasar. Dan satu lagi prinsip dasar ialah beriman kepada Allah, mengakui bahawa Allah itulah Rabb kita. La ilaha illallah. Itu dia punya syahadah dia. Semua umat itulah syahadah yang sama. Cuma kita, umat Nabi Muhammad, kita mengakuilah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kerana kita umat Nabi Muhammad. Tetapi bagaimana umat-umat dahulu, mereka mengakulah. Kalau umat Nabi Musa, mereka mengakulah bahawa anna Musa Rasulullah. Itulah seterusnya. Itu saja berbeza kita kerana berbeza Nabi yang membawa kita. Tetapi yang penting, Rabb kita sama, satu. Mentauhidkan Allah. Dan dengan tauhid uluhiyah itu kita mengabdi diri kita kepada Allah. Setelah kita mengaku bahawa Allah itu uluhiyahnya dan rububiyahnya, maka kita pun mengabdi diri kepada Allah. Maksudnya kita mengaku agama dan kita mengabdikan diri, beribadah. Seperti yang disebut dalam surah Ali Imran ayat 51. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Itu lafaz dari lisan Nabi Isa alaihissalam kepada umat dia. Sesungguhnya Allah itu Rabbku dan Rabb kamu. Maka beribadahlah. Abdikanlah diri kamu kepadanya. Nampak kita faham baik-baik. Bahawa Islam itu itulah dianya. Mengaku dan menerima Allah sebagai ilah kita, sebagai Rabb kita. Maka kita pun mengabdi diri kepadanya. Itulah jalan lurus. Ada ayat surah Ali Imran, surah 3 ayat 51. Ingat tuan-tuan puan . Jadi ayat ni yang kita baca tadi, ayat surah Baqarah 213 yang panjang kita baca tadi, Allah nak cerita bahawa kita ni umat yang satu saja. Cuma sepanjang zaman itu berlakulah perselisihan. Itu yang terjadi. Berselisih. Contoh. Dan berselisih itu kadang-kadang membawalah sehingga kepada kekufuran. Ingat. Di antara zaman Nabi Idris nak sampai ke zaman Nabi Nuh tu jauh tempoh waktunya. Maka umat-umat yang asalnya beriman kepada Nabi Idris dulu, akhir-akhirnya sesat balik, disesatkan oleh syaitan. Maka Allah utus Nabi Nuh. Nabi Nuh datang kepada kaumnya berdakwah. Ratusan tahun, hampir seribu tahun berdakwah. Nak mengajak balik umat yang berselisih, yang dah jadi kufur sesat barat tadi, nak ajak balik kepada Islam yang benar. Mengabdi diri pada Allah. Sedikit saja yang nak beriman. Majoritinya kufur lawan Nabi Nuh AS. Maka Allah datangkan azab. Lihat sejarahnya. Habus kaum Nabi Nuh. Kecuali yang diselamatkan di dalam bahtera. Maka muncullah selepas Nabi Nuh, Nabi-Nabi lain, Nabi Saleh, Nabi Hud. Yang diceritakan di dalam Al-Quran. Kisah panjang sekali dicerita, kisah Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim diutuskan ketika umatnya dah sesat barat. Padahal sebelumnya ada Rasul. Datang bawa kebenaran. Di tahap awalnya, golongan yang beriman, mereka beriman. Tetapi ramai yang akhirnya kufur.
sesat balik. Kerana apa? Syaitan menyesatkan mereka. Mereka menyembah berhala seperti mana diceritakan umat Nabi Ibrahim. Mereka menyembah bintang, menyembah macam-macam, mensyirikkan Allah. Jadi Nabi Ibrahim datang membawa tauhid, membawa Islam supaya kembali ke jalan yang lurus, suratul mustaqim balik. Nabi Ibrahim pun berdakwah kepada kaumnya, mengajak mereka semua kembali kepada. Tetapi kita lihat Quran menceritakan Nabi Ibrahim ditentang, dimusuhi dengan sungguh-sungguh sehingga mereka sanggup membakar Nabi Ibrahim dalam api yang besar. Tapi Allah selamatkan. Lihat perjuangan Nabi Ibrahim nak menegakkan Islam itu. Islam itulah yang disebut millatu Ibrahim tu, yang diwaris sampai dapat kepada kita ini. Itulah dianya Islam, itulah dia satu. Kemudian setelah Nabi Ibrahim datanglah ramai para rasul dari zuriat Nabi Ibrahim sendiri. Sesudahnya anaknya Nabi Isa, Nabi Ismail. Sesudahnya cucunya Nabi Yaqub alaihissalam. Cicitnya Nabi Yusuf alaihissalam. Ini antara rasul-rasul yang dicerita di dalam Quran panjang lebar. Dan nama-nama yang disebut bawahnya ramai rasul-rasul dari Bani Israel. Termasuklah Musa dan Isa alaihissalam. Jadi mereka ini diutuskan untuk membetulkan kembali akidah tauhid umat dia. Ingat baik-baik. Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel. Bani Israel ini kelompok kaum yang sama. Mereka beriman. Semasa Nabi Musa pun kalau kita baca kisah-kisah dalam Quran, mereka beriman sekejap kufur balik. Hanya kerana mereka melihat kaum-kaum lain yang sesat menyembah berhala, mereka sanggup minta kepada Nabi Musa nak sembah berhala. Itulah panggil buruk akhlak orang-orang Yahudi yang diceritakan dalam Al-Quran. Jadi mereka on off tentang iman ini, orang-orang umat-umat Nabi Musa. Tapi Nabi Musa ni begitu gigih, sabar, minta ampun pada Allah. Allah terima taubat. Dah terima taubat, nanti buat lagi, salah lagi. Masya Allah. Jadi ini yang disebut tadi. Apa yang disebut bahawa berlaku perselisihan. Yang paling jelas ingat tuan-tuan dan puan. Jadi umat ini, umat yang sama, Bani Israel yang diutuskan Nabi Musa membawa Taurat. Di awal-awal sebahagian mereka beriman. Tapi di akhir-akhir mereka kufur syirik balik, sesat balik. Mereka buat agama baru. Mengambil Nabi-Nabi menjadi Rasul, menjadi Tuhan-Tuhan mereka. Mereka sudah menjadi kelompok yang syirik. Itulah Yahudi. Sebab Al-Quran menyebut bahawa orang Yahudi mengambil Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Kemudian Allah utus Nabi Isa. Ingat baik-baik utusan tu. Untuk nak betulkan balik kerosakan umat Yahudi daripada peninggalan Nabi Musa yang telah membuat agama baru mereka, agama Yahudi tadi. Datang Nabi Isa, mereka lawan. Mereka hina Nabi Isa sehingga nak membunuh. Strategi mereka nak membunuh Nabi Isa. Dan mereka yakin mereka bunuh Nabi Isa. Padahal Quran menyebut bahawa yang dibunuh itu bukan Isa alaihissalam. Tetapi adalah salah seorang muridnya yang telah menderhaka dan berkhianat kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu yang mereka bunuh kerana Allah serupakan wajahnya macam Nabi Isa. Nah, itu cerita yang Al-Quran ceritakan kepada kita. Dan sesudah Nabi Isa kita dah muncul lagi. 300 tahun sesudah Nabi Isa wafat, muncul agama baru. Agama Kristen, Nasrani yang juga mensyirikkan Allah. Quran menyebut mereka mengambil Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Mereka menjadi Tuhan tiga dalam satu Trinity. Dan Allah sebut mereka adalah orang kafir. Bukan lagi orang beriman kerana mereka sudah keluar dari garis iman. Maka akhirnya Allah utuslah Rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bawa Islam yang itu dah juga nak murnikan balik. Sedangkan Nabi Isa teringat ayat Nabi Isa sebut tadi apa? Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Hadza siratul mustaqim. Kan samalah, itulah yang kita dah minta pun. Jadi Nabi Isa pun melafaz kalimah yang sama. Siratul mustaqim. Jadi tuan-tuan perempuan, akhirnya setelah Nabi Isa agamanya dirosakkan, Islam yang dibawa dirosakkan, Allah utuslah Nabi terakhir, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Ketika itu berlaku perselisihan yang sangat dahsyat. Orang-orang Yahudi Nasrani tak boleh terima Islam ini. Sebahagian besar mereka menentang dan menjadikan Islam ini seolah-olah ancaman kepada mereka. Jadi musuh kepada mereka. Itu yang disebut oleh Allah di dalam surah Baqarah ayat 120. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahud wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dahsyatnya permusuhan Yahudi dan Nasrani kepada kita umat Islam ini. Lan tarda. Tak mungkin mereka ini suka kepada engkau, redha kepada engkau. Sampai begitu disebut. Hinggalah kita ni kena ikut agama dia. Mana mungkin. Mereka adalah agama syirik, agama sesat. Sedangkan kita inilah agama yang Allah redha, Islam. Jadi di situlah kita melihat perselisihan itu sangat sengit di akhir zaman ketika Allah mengutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, hinggalah kalau kita kembali menyemak sejarah Islam yang awal, terjadinya peperangan salib dan sebagainya. Itulah kesan daripada perselisihan-perselisihan. Tetapi akhirnya Allah kata Allah mengutuskan para rasul itu, termasuk Nabi kita yang terakhir, untuk membawa kitab untuk menjelaskan yang mana yang benar. Jadi Al-Quran itulah sebagai pengadil. Nak tunjuk inilah hakikat yang benar. Sebab itu Al-Quran untuk semua manusia. Sayangnya tidak semua manusia menerima Al-Quran. Hanya kita orang-orang yang beriman sahaja yang menerima Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, sekadar itu dulu kuliah kita pagi ini. InsyaAllah saya akan catat nota-nota kuliah yang kita tadabbur pagi ini. Tuan-tuan dan puan, kalau kita lihat ayat-ayat yang kita tadabbur pagi ini, alhamdulillah banyak ayat tu ya. 2, 4, 6, 8. Kemudian dalam sebahagian tu ada beberapa ayat ya. Maknanya 8 konteks ayat yang kita tadabbur pagi ini. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu lagi di besok hari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.